Baik, mari kita mulakan Bengkel Wakaf Ilmu Sains SPM. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua murid-murid yang dikasihi. Cikgu bernama Cikgu Nurul Hizam binti Zakaria. Cikgu merupakan guru sains SPM bermula pada tahun 2004 sehingga kini dan kini sedang mengajar di SMK Tanjung Pau, Jitra Kedah. Okay, insya-Allah pada hari ini dalam tempoh 30 minit cikgu akan cuba untuk memantapkan lagi kemahiran proses sains kertas 2 pada murid-murid semua. So cikgu tahu calon-calon SPM 2020 ni dah bersedia sebenarnya, tapi mungkin kerana dalam keadaan kuarantin agak pelajar-pelajar agak terkuarantin, jadi kadang-kadang mereka tidak ingat. Okey, jadi kita hari ini kita akan cuba memantapkan semula kemahiran proses sains. Okey, maafkan cikgu sekiranya cikgu cakap agak laju, tapi insya-Allah kamu boleh lihat rakaman ini di link Telegram yang akan kita bagi sebentar lagi. Okey, baik. Okey, kemudian ini adalah format instrumen pentaksiran sains SPM. Format ini kita tahu kita ada kertas 1 dan kita ada kertas 2. Okey. Kertas 2 di mana kita nak fokus pada hari ini adalah bahagian amali. Okey, bahagian amali kita tahu bahagian A kita ada 4 soalan, bahagian B kita ada 5 soalan dan kedua-dua bahagian ini adalah wajib dijawab di mana dia adalah menguji teori kita, dan juga bahagian C adalah soalan 10 adalah soalan eksperimen, dan kita akan bagi tips macam mana untuk jawab soalan eksperimen pada fasa kedua nanti oleh cikgu lain. Dan kemudian pada hari ini kita fokus bahagian A sahaja, iaitu amali. Kemungkinan sebab kita tahu amali mungkin amali dari berkaitan dengan fizik, kimia ataupun biologi. Okay, jadi hari ini ingat fokus kita nak mantapkan soalan kemahiran proses sains. Okay, baik. Seperti yang kita maklum dan kita tahu untuk bahagian A kemahiran proses sains ataupun kemahiran saintifik, yang pertama murid kena boleh membuat pemerhatian, kemudian boleh mengelaskan, mengukur dan menggunakan nombor, membuat inference, meramalkan, berkomunikasi, hubungan ruang dan masa, mentafsir data, mengawal pemboleh ubah, definisi secara operasi dan juga boleh membuat hipotesis. Jadi, murid-murid sekalian, hari ini kita kalau cikgu nak fokus semua memang tak sempat dalam tempoh 30 minit. Jadi, cikgu nak fokus hari ini kita mahir membuat inference, kita mahir mengawal pemboleh ubah, kita boleh mendefinisikan secara operasi, membuat hipotesis dan juga perhatian. Okey, boleh? Okey, jom kita tengok dulu pemboleh ubah. Cikgu tahu semua murid sudah mahir kerana telah didedahkan ketika sekolah rendah lagi mengenai pemboleh ubah. Cikgu ingatkan kembali ataupun cikgu cuma mengimbas kembali apakah dia pemboleh ubah yang dimalarkan adalah pemboleh ubah yang kita kata istilah lain ditetapkan pun boleh juga. Kemudian dimalarkan, kemudian pemboleh ubah yang dimanipulasi, apa yang diubah-ubah. Okey, apa yang diubah-ubah berubah itu adalah manipulasi, dan bergerak balas adalah pemboleh ubah yang kita nak lihat hasil daripada eksperimen, apa yang hasil akhir itu adalah bergerak balas. So cikgu harap semua murid memang sudah menguasai pemboleh ubah, tidak ada masalah. Okay, tetapi cikgu nak ingat kembali tips je untuk pemboleh ubah supaya anda tidak salah ketika menjawab pemboleh ubah. Pastikan pemboleh ubah, minta maaf, pemboleh ubah anda ada parameter dan juga bahan. Contohnya kalau murid menjawab bubur saja, salah. Kena ada parameter. Parameter adalah sesuatu yang boleh diukur. Contohnya isi padu bubur nutrien, di mana isi padu boleh diukur dengan menggunakan alat radas, dengan menggunakan deria iaitu penglihatan, iaitu mata. Okey, cikgu harap semua jelas. Okey, seterusnya pemboleh ubah, anda kena tahu sebenarnya pemboleh ubah dapat markah free sebenarnya, sebab pemboleh ubah selalunya dapat jawapan daripada 4 ada rangsangan sebenarnya dalam soalan. Yang pertama ayat, yang kedua jadual, yang ketiga graf dan juga yang keempat gambar raja. So, bagaimana pemboleh ubah daripada ayat? Okey, daripada ayat. Contoh cikgu nak bagi daripada ayat. Ya, kita lihat di sini soalan. Rajah 3.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan cuka dan amonia ke atas lateks. Contoh kedua, rajah 2 menunjukkan untuk mengkaji kesan suhu ke atas penapaian glukosa. Cikgu saja highlightkan dengan warna merah. Kenapa? Sebab daripada ayat ini sebenarnya ada pemboleh ubah. Cuba kamu teka. Apa pemboleh ubah yang tersirat dalam ayat tersebut? Okey? Ya, betul.
pembeli ubah dimanipulasi atau diubah-ubah. Itu adalah pembeli ubah daripada ayat. Okay, next. Daripada jadual. Ya, daripada jadual pun ada jawapan murid-murid sekalian. Okay, daripada sebelah kiri ini kita tahu manipulasi dan sebelah kanan adalah ya, bergerak balas. Sama juga yang di bawah. Semua orang tahu, cikgu rasa apa dia manipulasi? Iaitu masa dan juga suhu. Jadi macam mana boleh salah dalam peperiksaan kerana semua itu diberi. Okay, mungkin dari segi yang pertama tadi, mungkin dari segi ayat, soalan dan juga jadual. Tetapi ada rangsangan lain lagi sebenarnya, iaitu daripada graf. Di mana kita tahu graf, kalau yang bawah ini kepada manipulasi weight of student ataupun berat murid, dan juga yang di atas ini sebelah kiri ini adalah yang menegak adalah bergerak balas. Tetapi cikgu nak bagi tips iaitu macam mana nak ingat. Okay, cikgu nak bagi tips yang mudah. Kalau M, kita ingat macam ni, M adalah melintang ataupun menerap. Menerap selalunya baring. Jadi yang terbaring ini M, menerap adalah M, manipulasi, dan yang atas ini yang tegak ini adalah bangkit. Bangkit maksudnya bangun, straight naik atas. So bangkit huruf B, bergerak balas. So cikgu bagi tips macam mana nak ingat supaya tidak confuse. Okay, seterusnya daripada graf dan daripada gambar pun sebenarnya dah ada jawapan sebenarnya murid-murid. So kamu tidak boleh salah sebenarnya. Okey, jadi daripada gambar yang pertama kita lihat di sini, ya, samalah tinggi objek. Itu apa yang sama, apa yang tetap, apa yang dimalarkan. Kemudian okey, saya nampak kat sini ketebalan kanta pun sama. Okey, betul. Kemudian yang biru ni ada sama di bawah. Tidak sama kerana masih kerana jarak dia berbeza. Dan yang kemudian seterusnya sebelah kanan nak tengok saiz image atau tinggi image. Ini yang kita nak tengok. Jadi kamu kena fahamkan gambar rajah tu dengan betul. Setelah kamu kaji gambar rajah kamu, kena pasti berubah. Baru kamu boleh keluarkan jawapan. Okey, rupa-rupanya yang merah itu merujuk kepada dimalarkan atau ditetapkan. Yang biru itu adalah dimanipulasi ataupun yang diubah-ubah. Dan juga yang di sebelah kanan adalah bergerak balas atau hasil tindak balas. Cikgu minta maaf, tolong mutekan suara semua sebab dia agak terganggu. Pastikan mute semua suara. Okey, seterusnya. Mohon mute suara anda, boleh? Sebentar ya. Okay, cikgu terpaksa mute sebab dia agak mengganggu. Sebentar. Ni tak dengar. Okey, seterusnya boleh kita teruskan. Baik. Okey, seterusnya yang bergerak balas. Okey, tak apa. Biasalah benda ni secara live memang akan ada gangguan juga. Okey, baik. Bergerak balas. Okey, ini adalah sedikit rahsia. Sebenarnya dimalarkan dan dimanipulasi, sebelah kiri dia memang selalunya ada jawapan. Jawapan dia sebenarnya kadang-kadang dia dah susun dah. Di sebelah kiri adalah manipulasi, dimalarkan, dan sebelah kanan sebenarnya tips adalah bergerak balas. Kebanyakan gambar. Tetapi janganlah ikut tips ini untuk semua soalan. Bergantung juga kepada soalan. Okey, seterusnya. Okey, baik. Okey, ini adalah contoh juga dimalarkan daripada gambar-gambar rajah. Jadi kamu boleh tengok nanti video slide ni di Telegram. Okey, di sini contoh. Baik, seterusnya pembeli ubah yang untuk pembeli ubah kita teruskan lagi. Okey, cikgu teruskan dengan hipotesis. Okey, hipotesis banyak yang tanya cikgu. Cikgu boleh tak buat ayat macam ni? Boleh tak buat ayat macam tu? Cikgu ni ajar macam ni, orang ni ajar macam tu. Sebenarnya mudah saja. Hipotesis ni janji dalam kamu punya ayat tu ada manipulasi dan bergerak balas. Jawapan kamu tu betul sebenarnya. Tetapi kita bagi guide ataupun panduan supaya jawapan kamu lebih tepat, lebih jelas. Tetapi once ada dalam ayat kamu manipulasi dan bergerak balas, tidak menjadi kesalahan sebenarnya. Jadi tips yang pertama, jika
kita gunakan pembuli ubah manipulasi, maka pembuli ubah bergerak balas. Kemudian yang kedua, semakin kita polar manipulasi, polar maksud dia bertambah atau berkurang. Semakin polar pembuli ubah bergerak balas. Dan yang ketiga adalah kita gunakan perbandingan. Kita tak mau guna jika maka, kita nak buat perbandingan pun boleh. Janji dalam hipotesis kamu ada pemboleh ubah. Okey, seterusnya. Ini contohnya. Okey. Darjah 3 menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan kuantiti karbon dioksida yang dibebaskan semasa proses penyampaian. Kita tahu ini adalah maksud adalah manipulasi dan kita tahu isi padu gas adalah bergerak balas. So kamu confused, saya nak guna apa? Yang jika maka ke semakin-semakin? Kan? Jadi cikgu bagi contoh, ada pelajar nak jawab macam ni. Semakin, ini adalah jawapan yang paling tepat kerana ia adalah polar. Semakin masa meningkat, maka isi padu gas meningkat. Tetapi ingat pesanan cikgu, kamu kena cerita dulu pasal manipulasi baru bergerak balas. Jangan terbalik. Kalau terbalik, jawapan hipotesis kamu salah. Kemudian kamu nak guna jika maka pun boleh. Jika masa bertambah, maka isi padu gas semakin meningkat pun boleh. So tiada kesalahan. Okey, dan seterusnya kamu tak perlu salin nanti kamu boleh ambil bahan-bahan ni. Okey. Kamu tengok bagi faham dulu apa yang cikgu terangkan pada hari ini. Okey, contoh soalan ni. Ini adalah contoh soalan tadi. Kamu tahu manipulasi tadi apa? Manipulasi tadi adalah jarak ini betul, jarak objek. Okey, bergerak balas adalah size image atau tinggi image. Jadi jawapan hipotesis kamu kena ada PM dan P. Jadi jawapan dia adalah semakin dekat jarak objek, semakin besar saiz image. Okay, contoh pula soalan ni. Ini soalan yang memang tak boleh nak guna semakin, tak boleh nak guna jika. Jadi kita nak buat macam mana? Allah, kita dah try ejah pun tak boleh. Sebab soalan ini tidak ada polar. Jadi kita guna perbandingan. Paku besi lebih mudah berkarat daripada paku keluli. Boleh. Tapi cikgu, kalau saya nak guna paku keluli atau nak sebut paku keluli dulu atau paku besi boleh tak? Boleh, tapi ayat sudah kena tukar sikit lah, iaitu paku keluli lebih tahan berkarat dari paku besi. Jadi cikgu harap kamu faham hipotesis ni, syarat dia janji kena ada PM dan PB. Okey, baik. Seterusnya. Okey, pemerhatian. Ingat, pemerhatian mesti guna deria kita. Okay, so kita deria mendengar, kita menggunakan telinga, sentuhan kita menggunakan kulit, bau, hidung, rasa, lidah dan penglihatan mata. Semua ini kita gunakan semasa buat eksperimen. Jadi pemerhatian kena ingat anak murid sekalian, kita guna apa yang kita nampak. Sebab tu cikgu highlight di sini PB yang kita nampak. Mungkin ada pelajar yang confused. Cikgu, PB nampak tu apa? PB nampak tu pemboleh ubah bergerak balas. Pemboleh ubah bergerak balas. Tetapi sebenarnya pemboleh ubah bergerak balas ada yang kita nampak, ada yang kita tidak nampak. Cikgu nak beritahu apa beza nampak dengan tak nampak. Contohnya macam ni. Kekondaksian elektrik dengan mentol menyala. Mentol menyala dengan kekondaksian elektrik, dua-dua adalah jawapan kepada PB. Betul. Kalau kamu jawab PB adalah dua-dua jawapan tersebut betul. Tetapi cuba fikir secara logik. Antara mentol menyala dengan kekondaksian elektrik, yang mana yang kamu nampak? Kamu akan nampak mentol menyala. Jadi jawapan kamu kena jawab untuk pemerhatian mentol menyala. Okey? Faham? Okey, seterusnya. Ingat, pemerhatian mesti PB nampak ya, apa yang kita nampak. So, kita perhatikan gambar rajah, kita lihat kata tugas, spesifik atau umum, dan kemudian kena ada perbandingan kalau umum. Cikgu akan bagi semua contoh macam mana soalan pemerhatian. Baiklah. Ada 10 minit lagi ni. InsyaAllah cikgu cuba lajukan. Contoh soalan ni. Malar. Kita lajukan. Malar 5 gram. Maksudnya 5 gram, 5 gram. Maksudnya jisim logam adalah malar. Kemudian manipulasi. Dia guna logam L, dia guna logam M. Maksudnya manipulasi dia adalah jenis logam. Tetapi yang nak tengok hasil dia, ingat, pemerhatian nak tengok hasil. So kita nak baca yang PB ni. Isi padu gas yang 2A tu sedikit, tetapi isi padu gas yang bawah ni lebih banyak. Jadi pemerhatian kita adalah yang pertama kita boleh jawab isi padu gas